Mengapa buah tin dan buah zaitun disebut dalam Quran? Apa istimewanya? Yang tu mau tanya. Pasal apa disebut wattini wazzaitun? Apa istimewa dia? Pokok yang penuh dengan keberkatan yang disebut namanya dalam Quran. Pasal apa dia tak sebut wal durian ataupun wal durianu war rambutan? Awak tak ada ayat keluar pasal rambutan dengan durian, dengan manggih dan langsat. Itu dia. Pasal apa dia keluar wattini wazzaitun? Tu kira sumpah tu. Wow tu wow, qasam, sumpah. Demi buah tin. Tuhan dia boleh sumpah dengan apa benda. Manusia tak boleh sumpah melainkan dengan nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Demi Allah semua makna dia. Kita sumpah 3 perkataan tu saja. Wallahi, wabillahi, watallahi. Tapi Tuhan dia boleh sumpah demi langit, demi bumi, demi masa, demi apa? Demi binatang ke apa ke, demi apa dia suka. Maka Tuhan bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Wattini wazzaitun. Tentu ada mesej penting dekat situ nak abang. Nak abang apa? Antara lain nak bagi tahu kata, nombor 1, buah tu akan jadi buah-buahan syurga untuk ahli syurga. Nah, sebab dia mempunyai khasiat yang luar biasa. Apa khasiat dia? Buah tin, sebiji buah tin mempunyai kalsium. Mempunyai apa? Kalsium yang sama seperti mana satu orang minum 1 jar susu. 1 jar susu. 1 jar susu boleh jadi ada 5-6 gelas susu. Maka 1 jar susu, 1 gelas susu, ada berapa banyak kalsium dalam tu. Kalsium penting untuk pembesaran, untuk tulang dan sebagainya. Tuan-tuan pun tak pernah mengaji sekolah kot. Kalsium tu penting. Maka untuk kita punya proses dalam tubuh badan kita, maka antara buah-buahan yang mempunyai kadar kalsium luar biasa iaitulah buah tin. Sekarang kita di Malaysia dah ada jual dah buah tin yang buah apa kita panggil buah hidup lah. Buah hidup yang bukan kering. Depa duk jual yang kurma lah apa semua tu, dia lenyek tu, yang kepek tu kan. Yang tu dah kering, yang tu manis melecah. Yang bestnya buah tin yang memang lah ni bertanam pokok-pokok orang dah tanam. Tuan-tuan tahu ada lebih kurang 80 jenis spesies pokok buah tin. Di Malaysia sekarang orang jual pokok buah tin mahal. Ada sampai 50, 100, 200. Ada siap jual dengan pasu-pasu, dengan pokok ni, dengan buah ada 3-4 biji. Nah, jual sekali. Di Selangor, mereka buat ladang pokok tin, mereka buat ubat gigi daripada buah tin, dan macam-macam produk lagi daripada buah tin. Buah tin asalnya bukan buah yang ada di negara kita, tetapi dia lebih banyak di negara Arab. Tapi sekarang ni dilihat, dia boleh tumbuh di tempat kita. Maka antara paling ketara sekali buah tin ni adalah mempunyai kalsium yang tinggi. Susu, tuan-tuan kena berhati-hati. Kadang-kadang susu, ada manusia dia tak boleh minum susu banyak. Kita boleh dapat kalsium yang lebih banyak daripada yang ada dalam susu. Dalam mana? Dalam buah tin. Kurma umpamanya, sebiji buah kurma, buah tamar, sebiji buah kurma seperti mana zat besi yang ada dalam sekilo daging. Siapa larat telan sekilo daging? Pagi tadi makan sahur kat masjid, jor dia bagi daging banyak. Paman tahu, daging besar dia bagi hari ni. Baru seketul besar tu ya. Tak ada sekilo Tak ada makan tu minyak banyak. Banyak betul. Banyak. Sekilo kita larat makan. Maka zat besi yang ada dalam sekilo daging bersamaan dengan sebiji buah kurma. Bayangkan 3 biji buah kurma kita makan, betapa banyak tenaga yang kita dapat untuk kita gunakan tenaga kita dalam Ramadan, dan bukan tak kira lah Ramadan ataupun luar Ramadan. Buah zaitun terkenal mempunyai khasiat luar biasa. Buah tin dan buah zaitun dia mempunyai antioksidan. Antioksidan dia berperanan untuk menjadi satu bahan anti kanser. Sebelum kanser mai, hang kena banyak makan benda-benda antioksidan. Maka yang itulah boleh lawan kanser. Dia menghalang, dia bukan lawan, dia
tutup pintu supaya kanser tak boleh wujud dalam tubuh badan kita. Ketahuilah, saya nak bagi tahu bahawasanya ni pakar kanser bagi tahu. Tak percaya pergi cari Dr. Amir, ada di Gleneagles. Dr. Amir Khan, tu pakar kanser di hospital Gleneagles. Masa kami buat kelas perubatan, kita jemput dia untuk bagi penerangan tentang kanser. Dia ni pakar kanser bercakap. Dia kata apa? Badan manusia setiap hari sel kanser akan hidup dan akan mati. Pukul berapa kita tak tahu. Dia sel tu di mana? Di kulit, di perut, di otak, di kaki, di mana? Kita tak tahu. Dia aktif sel kanser. Manusia apabila lahir saja ke dunia, daripada mak bapak yang ada sel kanser tu, anak dah mewarisi sel kanser. Cuma jadi masalahnya tuan-tuan, badan kita mempunyai antibody kuat ke tak? Kalau hari tu badan kita antibody kita kuat, maka masa dia naik, dia hidup, sel kanser tu dia akan mati. Hari-hari badan kita akan aktif sel kanser dan akan mati. Tak tahu pukul apa, tak tahu tang mana tubuh tu, organ tang mana. Katakanlah sel kanser itu dia aktif pada pukul 4 petang dalam tubuh kita, dan sel itu ketika itu berada di perut, dan pada ketika itu bermulalah kanser perut dalam diri kita nak jadilah. Pasal apa? Antioksidan tak ada. Maka benda yang ada antioksidan kena makan banyak. Madu lebah, sayur-sayuran, buah-buahan macam-macam ada antioksidan. Maka buah tin dan buah zaitun mempunyai antioksidan yang tinggi. Di luar ada jual minyak zaitun. Minum tiap-tiap malam. Saya hari-hari ambil minyak zaitun. Saya tiap-tiap hari peribadi, saya ada 4 ataupun 5 jenis minyak yang saya minum. Pertama, saya akan minum minyak zaitun. Masa sahur tu saya ditelan lah. Minyak zaitun hari-hari. Saya tak ada miss lah. Boleh kata jarang lah miss. Minyak zaitun saya makan. Okey, makan minyak mana ustaz? Kalau boleh 2-3 camca besar. Melugai lah ustaz. Awal-awal melugai. Lama-lama saya boleh bagi begitu ya. Pasal saya dah bisa. Kan? Takat 3, 4, 5 camca setengah gelai saya boleh langgar macam tu yang minum. Okey, minyak zaitun. Yang kedua saya akan ambil minyak habbatus sauda, minyak jintan hitam. Yang ni zaitun boleh minum lagi. Jintan hitam tuan-tuan, dia masuk dalam perut lagi, dia belahak, dia bau dia tu, aduh, memang jam. Tapi kalau dah biasa, okey. Habbatus sauda, siapa berani bangkang, hadis sahih Nabi kata habbatus sauda mampu merawat semua jenis penyakit kecuali mati. Itu penting jintan hitam tu. 2, minyak jintan hitam, habbatus sauda. Yang ketiga, saya akan minum minyak kelapa darah. Minyak kelapa darah yang warna putih tu. Yang tu sedap. Yang tu kalau tuan-tuan tak bisa minum pun, tuan-tuan 3-4 camca tuan-tuan boleh telan. Pasal apa? Dia rasa macam nyok. Memang daripada nyok pun minyak kelapa darah. Tapi ingat, kalau nak beli pastikan minyak-minyak ini dia tulis dekat situ cold press. Maknanya dia presskan minyak tu ketika mana bukan dia masak, tapi dalam keadaan benda tu sejuk, dia dapat dia punya pati minyak dia. Yang tu lebih berkesan, lebih baik daripada yang dia masak. Nanti bisa tengok ada orang kampung-kampung dulu, mereka akan buat minyak kelapa darah, mereka ambil nyok, mereka bubuh atas belanga. Orang kampung-kampung mereka nak buat minyak kelapa kan. Ya, mereka buat apa? Mereka goreng. Lepas tu baru mereka press. Lepas tu keluar dia punya minyak. Maka yang tu minyak tu tak berapa bagus, sebab dia dah goreng, dia dah masak. Yang tu kita tak mau. Kita mau cold press, dipreskan dia, keluarkan minyak dalam ketika mana dia sejuk. Yang tu lagi bagus. Okey, dan kemudiannya tu minyak yang ketiga saya akan minum. Yang keempat, hari-hari saya akan minum minyak namanya Sacha Inci. Yang ni tuan-tuan kena surf Google lah. Dia tak ada di sini, dia daripada negara luar. Okey, nama dia minyak Sacha Inci. Yang ni masya-Allah, dia ada omega 3, dia ada omega 6 dan ada omega 9. Lagi bagus daripada kita makan minyak ikan. Sebab ikan tu tak ada masalah. Cuma ikan tu berada di laut,
kemungkinan laut itu tercemar dengan benda-benda yang radiasi dan sebagainya, maka menyebabkan ikan itu diambil dan diproses, minyak dia tu tak berapa bagus walaupun nama dia minyak ikan omega 3 dan sebagainya. Maka saca inci daripada sejenis kacang, nama dia saca inci, nama dia. Tuan-tuan tengok, memang mahal nak mampu potong kepala memang, bukan tekat botak kepala. Ada rezeki beli. Ya, botol besar tu pun kadang-kadang 780, 100, tapi bagus ya. Sebab tu nak sihat mana ada murah, nak sihat mahal. Okey, itu istilah dalam dunia kesihatan. Nak sihat tak ada murah, tak ada free, nak sihat mahal. Tuan-tuan minum minyak zaitun dengan habbatus sauda pun dah bagus dah. Dah cukup bagus dah. Yang tu je amal pun dah bagus. Okey, tadi kita sebut apa? Minyak zaitun. Tuan-tuan, percayalah, doktor duduk di IJN, Institut Jantung Negara, depa operation pesakit dia kata balik minum minyak zaitun banyak, sebab di antara kelebihan minyak zaitun, dia akan menghancurkan kolesterol dalam badan. Tapi kata dengan doktor pakar jantung di GH, dia kata apa? Kalau takat minum satu camca teh tak jadi. Hang kalau masa hang muda-muda, umur belah-belah, umur awal 20-an, hang duk minum dah hari-hari satu camca teh tak apa. Tapi kalau dah mai 30-an, 40-an, 50-an lagi ke atas, kolesterol dah banyak dalam badan, tak cukup takat minum satu camca teh. Biasanya kena minum 2-3 camca besar, sudu besar. Mau banyak, dia mau banyak, baru dia membantu untuk mencairkan kolesterol dalam badan. Dan dia cukup antara benda yang boleh menyebabkan kolesterol turun dengan mendadak dan lebih selamat. Kolesterol, tuan-tuan kena faham, silent killer. Dia boleh bunuh orang dalam sengak. Pasal apa? Kalau dia pergi ke jantung, dia blok jantung, mati. Kalau dia blok otak kita, maka yang itulah jadi lumpuh ataupun stroke. Ya, tu dia panggil pembunuh secara senyap. Tu panjang lagi lah. Ya, cari dalam Google pun tak apa, buku banyak cerita. Okey.